keburukan Qarun nama dia Bara ni dia jadi juah sebab banyak harta. Jadi kalau ada orang hari ni duk buat juah sebab ada banyak harta, dia dah terlambat beribu tahun dah. Qarun dulu dah buat dah. Qarun pun dah dapat dia punya balasan yang teruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang hari ni duk bangga dan seronok dengan jawatan kuasa dan tahta dia, habaq dekat dia Firaun pun dah lama dah. Dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau golongan ni sekiranya mereka juga masih lagi minta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan pengampunan tertinggi, iaitulah rahmah. Ini Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke petang ini. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat kita akan menjadi asbab bagi kita untuk didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, antara perkara yang ditekankan oleh para ulama apabila seseorang itu masuk ke dalam bulan Ramadan dan mampu untuk mengecapi 10 hari terakhir, barangkali 10 malam terakhir bulan Ramadan, adalah dengan memperbanyakkan syukur kepada Allah. Ini berentetan daripada perkara yang perlu untuk kita semak imbang dalam kehidupan kita seharian, iaitulah ada kawan-kawan ahli waris keluarga kita yang Quran mereka lebih banyak daripada kita, solat mereka lebih banyak daripada kita, sedekah mereka bertimbun lebih banyak daripada kita, tetapi mereka hanya disempatkan untuk berada di atas muka bumi Allah hanya sampai bulan Syaban yang lalu. Ada di kalangan kenalan yang kita kenal khidmat baik pada ibu dan ayah, menjaga silaturahim, tetapi hidup mereka hanya sampai Rejab yang lalu. Tetapi kita yang banyak melakukan dosa, hidup berintikan maksiat, masih lagi melakukan kesalahan, masih lagi tidak bertegur sapa dengan jiran, masih lagi bersangka buruk sesama rakan sekerja, walaupun dengan sekian banyaknya perkara-perkara yang tidak baik yang ada pada diri kita, Allah yang memiliki maha pengampun lagi maha penyayang masih lagi memberikan ruang dan izin untuk kita berada dalam bulan Ramadan. Kerana itu kata ulama, perbanyakkan syukur. Tambahan pula kita disempatkan untuk berada sampai ke 10 malam terakhir. Kerana itu antara yang paling awal untuk kita sebutkan dan sampaikan bahawasanya seindah-indah Ramadan itu adalah Ramadan yang dipenuhi dengan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, Imam Qushairi memberikan kepada kita beberapa nilai pandang tentang Ramadan, iaitu mengembalikan maksud sebenar perintah puasa berdiri pada kalimah firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-183 surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kata Allah, telah diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas mereka orang-orang terdahulu sebelum daripada kamu, untuk menjadikan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kata Imam Qushairi, tujuan dan maksud sebenar Ramadan adalah membentuk nilai takwa seseorang manusia Islam iman. Orang yang duduk dalam nilai takwa perlu memahami pada perkara yang berkaitan dengan takwa. Kata Imam Qushairi, takwa itu terdiri daripada 4 perkara.
yang diikat pada huruf ta, qaf, waw dan ya. Iaitu ta yang pertama tawadhu', qaf qanaah, waw adalah wara', ya adalah yaqin. Yang pertama disebutkan tawadhu', seseorang yang masuk dalam bulan Ramadan nak menjadi orang yang bertakwa, perlu ada nilai hinanya diri di depan Allah Subhanahu wa taala dan rendah hati sesama manusia. Orang yang ada nilai merendah diri di kalangan manusia dan merasa diri hina depan Allah adalah orang yang mudah untuk dapat nilaian tawadhu'. Bahkan lebih dahsyat lagi, sifat khusyuk juga diikat pada tawadhu' dan al-khudu'. Dan dalam masa yang sama, seseorang yang berjaya untuk berada dalam bulan Ramadan ataupun masih hidup dalam bulan Ramadan, senantiasa dia perlu untuk sedar dan segar bahawasanya yang dia boleh duduk sampai hari ini dalam bulan Ramadan bukan dikarenakan kemampuan usaha daya diri dia, melainkan daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana dia berhadapan dengan sesama manusia, masyarakat, dia merasakan orang lain adalah lebih baik daripada dia, dan dia adalah orang yang perlu untuk melakukan ataupun melipat gandakan usaha untuk beribadat kepada Allah. Kemudian qaf bermaksud qanaah. Orang yang duduk dalam nilaian qanaah adalah orang yang merasa cukup walaupun sedikit, tidak pernah rasa nak membanding beza dengan nilai yang diperolehi oleh mana-mana orang. Bagi dia cukup takat dia ada, itu sudah memadai, dan walaupun benda tu sedikit, bagi dia adalah cukup. Dan kata ulama, bagi seseorang yang sudah pun mencapai maqam qanaah, jumlah bukan lagi nilai timbang ukurnya, tetapi yang dilihat daripada nikmat yang didapati dalam hidup dia adalah daripada siapa dia dapat nikmat. Banyak sikit bukan lagi ukuran, yang penting benda tu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wara'. Wara' bagi orang yang duduk dalam nilai taqwa adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menapis ataupun menjaga perkara yang nak masuk ke dalam diri dia, dan juga menjaga perkara yang dikeluarkan dari diri dia. Sebagai contoh, benda yang dia nak makan pun dia jaga, benda yang dia nak cakap pun dia jaga, benda yang dia baca pun dia jaga, benda yang dia tulis pun dia jaga, benda yang dia nampak pun dia jaga, benda yang dia fikir dan sangka pun dia jaga. Jadi orang yang duduk dalam nilai wara', dia adalah orang yang mudah untuk menjemput nilai yang taqwa. Dan kerana itu jugalah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, "Wahai Ubay radhiyallahu an, apakah itu yang disebutkan sebagai taqwa?" Lalu ditanya oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, "Adakah engkau wahai Umar pernah melalui satu jalan yang penuh duri?" Maka jawab Umar, "Bahkan aku pernah melalui satu jalan yang penuh duri." Maka tanya lagi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Bagaimana engkau berjalan di kawasan yang penuh duri?" Maka jawab oleh Sayyidina Umar, "Pastinya akan aku pastikan di mana telapak kakiku untuk diletakkan dalam jalan tersebut supaya tidak tertikam duri." Maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah taqwa, iaitu engkau berusaha untuk mengenal pasti, berhati-hati, tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan diri engkau. Dan dalam nilai taqwa ini adalah perkara yang berkaitan dengan merosakkan diri di akhirat kelak, menjerumuskan dan juga menghancurkan diri sendiri pada jalan neraka Allah Subhanahu wa taala, wal a'yazubillah. Sebab tu bila sebut kata wara', benda yang kita duk buat hari-hari kita nak kena jaga. Mata kita tengok kena jaga, tuan-tuan. Ya? Orang yang nak baca satu-satu benda kena jaga. Fahaman, ideologi, segala jenis pemikiran dia kena filter, dia kena rujuk dengan orang yang lebih alim. Kalau kata nak makan pun sama juga, kena pastikan benda yang halal. Bukan takat proses pembikinannya, tetapi proses untuk mendapatkannya juga perlu pada jalan halal. Barulah kita akan dapat nilai wara'. Dan begitu juga kadang-kadang kita terlalu wara' untuk menapis benda yang masuk, tetapi kita tak wara' untuk menapis benda yang keluar. Tangan kita dengan galaknya menulis komen yang tidak sepatutnya, kita like share perkara yang tidak memberi kebaikan pada nilai ibadah dan akidah.
begitu juga dengan mata pandang kita, begitu juga dengan lidah kita. Orang kalau kata duduk dalam nilai yang takwa, lidahnya boleh marah. Orang iman ni boleh marah, tapi dia pilih perkataan untuk marah. Dia menyanggah jangan mendabik dada, orang menyampah manfaat tak ada. Lidah orang yang duduk dalam nilai takwa, perkataannya perkataan cinta, tidak pernah menyebut celah. Perkataan orang yang duduk dalam nilai takwa, kata-katanya merangkul, bukan memukul. Orang yang duduk dalam nilai takwa, lidahnya akan memberi kritikan membina, bukan kritikan membinasa. Lidah orang yang duduk dalam nilai bertakwa saling sayang menyayang, bukan salah menyalah. Lidah orang yang duduk dalam nilai takwa kerjanya adalah mendakwah, bukan mendakwa. Kerana itu, untuk menjadi orang yang kekal utuh melakukan nilai takwa sepanjang Ramadan dan boleh berkemampuan untuk bawa segala suasana Ramadan ini berhadapan dengan 11 bulan yang akan muncul daripada bulan Ramadan, maka kita kena ada satu peningkatan daya usaha yang tertinggi. Dan sebab itu bila masuk saja bulan Ramadan di akhir ni, perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pula kita sebut dalam doa kita yang selalu kita minta dalam bab warak juga, kita sebut Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni. Dalam Al-Quran tuan-tuan akan jumpa beberapa tingkatan perkara yang berkaitan dengan keampunan Allah. Yang pertama namanya Al-Afu, iaitu memaafkan. Yang kedua namanya Ghafir, mengampunkan. Yang ketiga namanya Ghafar, iaitu mengampunkan lebih banyak. Kemudian Ghafur, keampunan yang terbanyak. Dan paling tinggi nilai keampunan yang Allah Ta'ala akan berikan namanya adalah rahmah. Baik, bila seseorang itu melakukan kesilapan, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Dia minta pada Allah, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami ada benda lupa. Dia buat satu benda dalam keadaan dia lupa dan dia silap, itu namanya kesilapan. Bila dia minta ampun atas benda tu, Allah akan turunkan pengampunan pertama namanya Al-Afu, yang kita duk minta tu, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai ulama bahaskan berkenaan dengan doa ni, itu doa Al-Afu ini adalah merujuk kepada segala dosa yang kita tidak sedar. Maksudnya perkara-perkara kecil-kecilan. Dia bukan kata benda yang besar-besar, sebab benda besar perlu pada taubat. Dia kena pergi kepada nilai yang taubat. Kemudian kalau satu orang tu dah bukan salah ni dia tak tahu tapi dia buat dalam keadaan dia tak tahu, so benda tu salah. Kalau dia tahu benda tu salah, dia tak buat. Sebabkan dia tak tahu dia buat, maka benda tu salah. Kalau dia tahu tapi dia buat juga, namanya dosa. Yang ni namanya zanbun. Zanbun ni kalau diminta ampun, orang yang duduk dalam nilai zanbun, kalau diminta ampun, Allah Ta'ala akan bagi dekat dia Ghafir, Al-Ghafir. Ghafiriz zambi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mana duduk dalam keadaan tahu benda ni dosa dan dia buat, lepas tu terus fasari'u istighfar, cepat-cepat dia bermohon keampunan daripada Allah, maka keampunan yang akan turun dekat dia namanya Al-Ghafir. Sifat Allah Al-Ghafir turun dekat dia. Kemudian tingkat kesalahan yang ketiga yang bakal menjemput keampunan dan kemaafan yang ketiga juga, namanya adalah zunubun. Zunub ni maksud dia jamak kepada zanbun. Kalau zanbun tu satu dosa, zunub banyak dosa. Tuan-tuan mungkin biasa dengar perkataan ghaib hilang. Kalau ruyuk hilang pun haram, tak nampak. Daripada tadi tak nampak sampai sudah tak nampak. Itu ruyuk kan. Kalau ghaib tadi ada, lepas tu hilang, itu ghaib. Tapi kalau ruyuk memang daripada awal tak nampak. So bila sebut kata zanbun, satu dosa. Tapi kalau zunub, terlalu banyak dosa. Dan orang yang bila banyak dosa minta ampun pada Allah, Allah akan turunkan pengampunan yang seterusnya kepadanya, namanya Al-Ghaffar. Dia ada tambah alif ziyadah sebelum huruf ra yang memberi maksud penambahan jumlah pengampunan tu. Kalau ghafara keampunan, ghaffar banyak keampunannya. Kemudian tingkat yang keempat, seseorang itu melakukan dosa, dan dosa ni lebih banyak, namanya kata ulama zunub ma'az zalim. Dia bukan dekat berdosa tetapi dia menzalimi. Macam mana sifat dosa mereka? Kalau zanbun satu dosa, zunubun banyak dosa, zunub ma'az zalim, dia buat dosa kemudian dia ajak orang turut sama buat dosa dengan dia,
dan kemudian dia halang orang pula untuk buat amal ibadat. Yang ni lebih berat, yang ni lebih berbahaya. Orang macam ni kalau dia minta ampun kepada Allah, akan diturunkan pengampunan kepada dia, iaitulah Al-Ghafur. Al-Ghafur akan main dekat dia. So cukup lengkap dekat situ, Ghafir, Ghafar, Ghafur. Dan tingkat tertinggi dosa yang ni Allah Ta'ala sebutkan berulang kali muncul dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Muzammil, kisah berkenaan dengan Fir'aun, kisah berkenaan dengan Qarun, kisah berkenaan dengan kelompok-kelompok melampau batas, golongan-golongan israf, golongan yang buat dosa yang cukup dahsyat. Bila ditanyakan siapakah golongan israf ini, antaranya adalah Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu diletakkan sebagai pendosa berat? Kerana dia yang paling utama sebab dia mengaku Tuhan. Tetapi nak abang kata kejamnya dia, sampai Allah Ta'ala gambarkan Fir'aun ini dengan panggilan yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun dia menyembelih, pada ta'rif yuzabbihu, ada syaddah pada huruf ba. Zabbihu, kita guna zabaha, zabaha sekali sembelih. Kalau yuzabbihu dah sembelih, dah mati, kemudian sembelih lagi, sebab dia ada syaddah, dia ada tekan dekat situ, dia ada satu, orang kata, penekanan, penegasan. So sifat Fir'aun nak abang dia punya dahsyat dosa dia, dia bunuh budak, dia sembelih budak lelaki yang dah mati, dan dia akan teruskan sembelih untuk pastikan mati tu. Dan dia dikira sebagai orang yang melakukan israf, dosa besar. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan? Kerana Fir'aun ini dia ada satu sifat yang mendekat kepada keburukan, iaitulah tara. Tara ni melampau batas sebab kuasa. Satu lagi sifat keburukan Qarun. Qarun nama dia Bara. Bara ni dia jadi juah sebab banyak harta. Jadi kalau ada orang hari ni duk buat juah sebab ada banyak harta, dia dah terlambat beribu tahun dah. Qarun dulu dah buat dah. Qarun pun dah dapat dia punya balasan yang teruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang hari ni duk bangga dan seronok dengan jawatan kuasa dan tahta dia, habaq dekat dia, Fir'aun pun dah lama dah, dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau golongan ni sekiranya mereka juga masih lagi minta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan pengampunan tertinggi, iaitulah rahmah. Ini adalah pengampunan yang paling tinggi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Tiga konsep pengampunan ni akan bermunculan selepas buat semua benda, khata', zanbun, zunub dan juga israf. Mereka ini akan diberikan tiga keadaan, iaitu tiga peringkat pengampunan yang kita sebutkan sebagai al-afu, ghafir, ghafar, ghafur, dan tertinggi rahmah. Kerana itu kalau tuan-tuan buka Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, surah Al-Kahf, tuan-tuan akan jumpa doa yang terawal yang muncul dalam surah tersebut, Rabbana atina min ladunka rahmah. Pengampunan, sifat pengampunan. Rahmat tu salah satu daripada sifat pengampunan tertinggi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kalaulah lidah kita ni yang duduk dalam nilai takwa, duk minta dengan seronoknya setiap malam kepada Allah, Allahumma innaka afu tuhibbu afwa fa'fu anni, selalu duk minta doa tu sepanjang bulan Ramadan, maka jadilah orang yang benar-benar minta doa tu. Macam mana buktinya? Orang yang benar-benar minta doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna adalah orang yang juga berani untuk minta maaf dengan sesama Islam, yang berani minta maaf dengan adik-beradik dia, yang berani minta maaf dengan ibu ayah dia, yang berani minta maaf dengan orang yang dia buat salah. Mudah lidah dia untuk kalamkan permohonan maaf. Dia takkan juah dengan manusia. Yang ni orang yang benar sifat doa Allahumma innaka afu. Tapi kalau kata dia duk minta, ya Allah maafkanlah aku, tapi dia nak minta maaf ke orang jauh panggang dari api, wal'iyadzubillah, kamu belum lagi dapat ijabah doa. Begitu juga kata ulama, orang yang nak supaya diberikan kemaafan, dia juga adalah orang yang menjadi orang yang mudah untuk memberikan kemaafan pada orang, paling tidak sepanjang bulan Ramadan. Kerana itu ambillah kesempatan yang masih bersisa, yang masih lagi berbaki untuk kita,
usaha memaafkan semua orang dan bermohon kemaafan daripada orang. Bukan takat kita saja minta dan tunggu orang minta maaf dekat kita, tetapi biarlah kita yang setiap kali nak tidur, kita maafkan semua orang. Bangkit dengan hati yang baru, hati yang duduk dalam keadaan jernih, bening, seperti mana kita minta malam Al-Qadar yang memutihkan hati-hati manusia. Malam Al-Qadar yang kita duk nantikan itu, yang kita duk tunggu sangat tu, tapi hati kita tak bersedia untuk menerima Al-Qadar. Hati kita tak mampu untuk menerima hentakan keampunan Al-Qadar. Rasa luluh runtuh hati kita ni tak boleh recai, sebab kita masih lagi duduk dalam arrogant, kita duduk dalam ignorant, kita duduk dalam bongkak, sombong, juah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan mungkin orang yang berani berkalam minta ampun pada Allah, tapi dia dengan manusia cukup-cukup pekin, dia bakhil untuk berikan kemaafan. Jadilah orang yang berani untuk minta maaf, dan jadilah orang yang kuat untuk memberi kemaafan. Dan jangan tunggu pula pagi raya saja untuk minta maaf. Sebab ada orang yang bercita-cita untuk buat ibadat esok, tapi hari ini adalah hari terakhir dia bermukim di atas muka bumi. Ada orang dia target nak buat benda ni lepas Ramadan, tapi dia tak tahu satgi buka puasa pun belum tentu milik dia. Ada yang bersahur di bumi, berbuka puasanya di barzakh. Ada orang yang menangguh kebaikan, dan minta maaf dan memaafkan adalah kebaikan. Bahkan Nabi SAW memberikan peringatan, mana-mana orang Islam kalau dia nak tahu betapa pentingnya hubungan silaturahim, tautan kasih sayang, ia adalah soal bicara iman. Tawar-menawarnya adalah dalam bab iman. Nilai gadainya adalah iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Takkan mungkin satu orang tu boleh duduk dalam keadaan mengaku iman kalau dia tidak sayang pada saudara dia. Salah satu sifat sayang pada saudara adalah memaafkan dan meminta maaf. Masih lagi kita ingat guru kita pesan, setiap kali sebelum tidur, ingat dua benda, lupa dua benda. Ingat dua benda apa? Ingat benda baik yang orang buat dekat kita, dan ingat benda yang tak baik kita buat dekat orang. Kenapa ingat benda baik orang buat dekat kita? Supaya kita lebih banyak syukur, banyak berterima kasih. Kenapa kita kena ingat benda yang tak baik kita buat ke orang? Supaya kita berusaha untuk minta maaf dan minta ampun. Dan lupakan dua benda. Lupa apa? Lupa kebaikan kita dekat orang, dan lupakan keburukan, kejahatan orang dekat kita. Sebelum tidur, ingat dua benda tu. Dua benda yang kita kena ingat, dua benda yang kita kena lupa. Kenapa lupa benda yang baik kita buat ke orang? Supaya kita tidak jadi orang yang termasuk dalam firman Allah, wala tabtiru sadaqatikum bil manni wal adha. Dah buat sedekah tapi duk ungkit-ungkit, duk sebut-sebut. Kita tak mau jadi lagu tu. Biar sedekah kita seperti maksiat kita, biar sedekah kita seperti dosa kita. Sejauh mana engkau berusaha menutup aib dosamu, begitu jugalah engkau berusaha untuk menutup kebaikan-kebaikanmu. Takat mana kita duk tutup maksiat dosa kita, betapa dahsyatnya kita usaha untuk tutup, cubalah usaha untuk tutup kebaikan sedekah kita macam tu. Kalau boleh, alhamdulillah. Dan kena lupa juga keburukan orang dekat kita. Sebab apa? Sebab kita kena tahu hidup atas muka bumi ini sifatnya adalah ujian. Allah yang wajib dipuji, hamba wajib diuji. Yang ni kita nak kena senantiasa segarkan dalam hidup. Tapi kalau kita terlepas dalam ruang pandang seperti ini, maka kita akan jadi orang yang klise, kita akan jadi orang yang mudah terasa, mudah menjemput hasad, ujub, riak dan sebagainya. Wal'iyahzubillah. Sebab tu tuan-tuan, dalam ruang yang masih berbaki, kita diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam kitab Latiful Ma'arif dipecahkan pembahasan berkenaan dengan Ramadan ini pada 6 majlis. Dan lebih dahsyatnya pada majlis yang kelima ada pengkhususan berkenaan dengan persiapan ataupun persediaan orang-orang yang Islam, yang beriman, yang masuk dalam bulan Ramadan dan disempatkan sampai 7 terakhir. Ada pengkhususan untuk perbuatan ataupun ibadat khusus 7 malam terakhir Ramadan. Dia ada majlis khusus dia. Sebab tu kalau kita ni dah masuk sampai ke fasa akhir Ramadan ni, maka kita kena jadi orang yang senantiasa duduk dalam nilai taqwa lah. Dan sebab tu kita sebutkan tadi ta, qaf, waw dan ya tu yakin. Yakin ni orang kalau dia yakin dengan Allah, Allah bagi dia puasa berapa lama pun tak ada masalah. Kan?
Kita puasa 13 jam 40 minit di Malaysia. Paling lama tahun ni di Norway tuan-tuan. Norway di satu tempat nama dia Warsaw, mereka puasa 17 jam 30 minit. Cuba hantar orang bertampi dua orang buka puasa kan. Ingat makan kurma kali dengan kotak apa, 17 jam. Tapi okey lagi lah, 5 tahun lepas mereka puasa 21 jam lebih. Satu hari 24 jam, mereka kena puasa 21 jam. Tahun ni paling cepat di Paraguay dan Uruguay. Paraguay dan Uruguay mereka 10 jam 11 jam. Di Amerika, bukan sini. Sini lah Lahak tak ada apa, 13 jam sama. Ni Paraguay dan Uruguay. Tapi kalau orang tu puasa yakin pada Allah, bagi pilah puasa berapa jam pun dia tak ada masalah. Sebab puasa dia kerana Allah. Puasa dia bukan kerana juadah. Puasa dia bukan kerana nak slim. Ada orang puasa nak slim. Pasal apa dia nak slim? Pasal dia ada target untuk pakai baju yang lebih kecil dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tapi ada orang pesan dekat saya, dia kata kelang lama pekan kulim, Tungku Putra pandang tembak. Sebulan puasa badan slim, lepas raya tengkuk tak nampak, padam muka. Pasal hang puasa sebab nak kuih ya. Tapi kalau kamu puasa betul kerana Allah Ta'ala, semua benda tuan-tuan dapat. Ada orang puasa sebab nak save duit. Memang dia nak save duit. Dan hujung bulan dia nak keluar Mitsubishi Expander contohlah kan. Lepas tu main bulan puasa ni dia terkejut, dia kata duit lebih banyak. Memang lebih banyak. Buka puasa hang dekat masjid, More dekat masjid, Sok pun dekat masjid, Lohak dengan asar tak nampak. Pasal dia buat latihan jenazah, tidur lepas subuh jaga ukir 4 kan. Lepas tu nanti buka puasa berada pula muka. Memang save duit lah. Cuma bila kamu yakin puasa kamu kerana Allah, kata ulama antara titik yakin adalah orang yang bila dia berpuasa dia niat lillahi ta'ala, kemudian bila dia berbuka Allahumma lakas sumnah, dia sebut benda tu dengan faham. Maksud faham macam mana? Ya Allah, aku puasa ni kerana Engkau ya Allah, bukan kerana makhluk, bukan kerana apa-apa. Jadi Engkau nak bagi apa, bagilah, aku terima. Sebab ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini, jalan mustaqim ni jalan mana? Jalan yang Kau bagi semua benda aku kata nikmat. Tapi kalau tak sampai lagi faham tu, maka kita kena tambah ibadat lagi tuan-tuan. Baik, moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa tu bicara terlajak kata terasa mana-mana, saya minta maaf banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebar lebarkan. Kalau ada keburukan, mohon tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Kalau ada ruang yang baik sepanjang Ramadan, perlu untuk saya tegaskan juga sebelum saya terlupa, perbanyakkan doa Rabbana taqabbal minna. Dalam kitab Lataiful Ma'ari disebutkan doa ini diamalkan oleh ulama salafus soleh 6 bulan sepanjang bulan Ramadan plus 5 bulan selepas Ramadan. Baca doa ni Rabbana taqabbal minna, khusus untuk semua ibadat yang kita buat dalam bulan Ramadan. Ulama zaman salafus soleh, bukan orang biasa. Ulama di zaman tu, di zaman salafus soleh 300 Hijriah akan kekal untuk berdoa dengan kalimah Rabbana taqabbal minna. Doa ni bila kita jumpa dalam bulan Ramadan tuan-tuan, selalunya kita jumpa lepas witir. Kalau lepas witir tu kan ada doa, so kita akan dengar doa ni Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana wa ta'budana tu. Tapi kalau untuk ringkas, boleh kita baca doa Rabbana taqabbal minna. Berapa lama? 6 bulan sepanjang Ramadan, dan juga 5 bulan selepas Ramadan, berakhir pada bulan Rabiul Awal. Masuk bulan Rabiul Akhir baca doa apa pula? Allahumma ballighna Ramadan. 6 bulan lagi sampai bulan Syaban. Yang itulah amalan yang dilakukan para alim ulama di zaman salafus salih. Moga-moga takat itu dulu. Dari selamat menjalani ibadah puasa, moga bertemu dengan malam Al-Qadar. Dan dari sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Aquli qawli hadha wa astaghfirullah al-adhim wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.